Kita dengar dulu YB Rafizi cerita tentang padu ini. Lepas itu Apek akan terangkan apa sebenarnya sepatutnya. Orang datang ambil bantuan kerajaan tapi pakai Mercedes. Dengan adanya padu, oleh kerana dia akan disertakan juga dengan maklumat pemilikan kenderaan, contohnya daripada JPJ, kita boleh tentukan terus apabila seseorang mengatakan pendapatan dia RM1,000 tetapi dia ada 2-3 kereta mewah di dalam yang didaftarkan di atas nama dia ataupun ahli keluarga dia. Pendekatan ini, saudara-saudari, insya-Allah akan membolehkan kerajaan beralih daripada konsep pendapatan kasar B40, M40 dan T20 kepada satu pendekatan yang melihat kepada kewajaran pemberian bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan yang khusus dan unik kepada setiap isi rumah di negara ini. Saya cerita pasal data ni. Kenapa Rafizi tak ambil maklumat ini semua daripada yang sedia ada dalam kerajaan seperti JPJ, LHDN, Perkeso maupun MySejahtera? Saya dah cadangkan dalam video yang sebelum ini bahawa data ini cuma perlu push atau tolak saja kepada pengguna semasa penggunaan berlaku. Semasa pengguna pergi stesen minyak misalnya, dia tengah transaksi, dia sudah ditangkap oleh stesen minyak yang lebih selamat, data itu lebih terkawal, boleh dihubung dengan back end, iaitu pengkalan data di belakang. Tak perlu lagi satu lagi lapis di depan, iaitu padu, yang boleh membuka lagi lubang, boleh disedut data oleh penggodam yang sudah berlaku dengan hampir semua jabatan kerajaan. Yang kita dengar saja MySejahtera dan Perkeso, kerana dalam kes MySejahtera ada aduan. Tak ada aduan, orang sampai sekarang tak tahu. Dan Perkeso mencabar penggodam siarkan. Banyak godaman tidak diketahui. Saya dah cadangkan bank seperti Maybank, seperti BSN maupun Bank Isleh, mereka sudah ada sistem yang terkawal. Dan dalam itu sudah ada data transaksi kita, alamat kita, nombor telefon kita. Kita tak perlu lagi masuk maklumat ke mas kini di mana ada kemungkinan dipalsukan lagi. Supaya LHDN cakap lain, padu cakap lain. Apa maksud kemas kini begini kalau ada dua unsur? Padahal satu unsur daripada belakang iaitu kerajaan memang sudah dikemaskinikan. Kalau tidak dikemaskinikan, dia masalah dalaman. Jadi dengan YB Rafizi tadi mengaku akan disepadukan dengan LHDN, menunjukkan memang mereka boleh lakukan. Jadi soalannya timbul dan orang yang bukan IT akan tertanya, kenapa awak perlu lagi? Tak faham. Jadi dalam IT kita panggil ini GIGO, garbage in, garbage out. Sudah masuk sampah, sampah akan keluar, bermakna bukan sampah. Sudah ada data. Data sudah ada dalam. Tak perlu masuk lagi. Lagi satu pada akhir ucapan tadi yang saya sedut. Saya dah dengar habis. Saya tidak main potong-potong dan tinggalkan yang penting. Keyword atau kata kunci dia yang terakhir itu penting. Data. Maklumat. Perlu cara dia digarap, cara dia dianalisa. Mengingatkan kita kepada invoke. Invoke adalah kerja Rafizi sebelum jadi menteri. Jadi kita tertanya-tanya, apakah dia tengah buat data mining daripada padu ini untuk masukkan sistem invoke dia untuk kegunaan politik PKR nanti. Kerana yang perlu pada dia data. Ini kalau berlaku adalah tidak etika, tidak bermoral dan melanggar kepentingan rakyat. Data rakyat bukan untuk anda main dengannya. Lepas tu kita boleh memanipulasikan. Kita boleh mengawal rakyat. Ini yang kita rakyat adalah hak kita
kebebasan kita. Kita tak mau dipengaruhi oleh mana-mana kuasa luar atau asing. Seperti yang berlaku dengan, kita kata, MySejahtera. Tanpa kita berhak untuk menyoal atau mengetahui apa sebenarnya berlaku. Kita sebagai rakyat sepatutnya padu, boleh tapi berlaku di dalam. Tanpa ID digital, tanpa kita kemaskinikan data. Kita bukan pengkemas kini. Kerajaan pengemas kini. Dia perlu kemas dan dia perlu kini. Lepas itu, bila kita transaksi di stesen minyak misalnya, atau kita membayar road tax kereta, dia sudah boleh tahu dari dalam. Orang ini sepatut dapat rebate ke, mungkin potong dia melalui cukai, jalan, atau semasa dia bayar lesen, atau dia semasa bayar minyak dan transaksi, dia boleh pergi ke sistem belakang, dah tahu, lepas itu dia proses akhir bulan ke, hantar ke bank dia, ini rebate-nya, ini potongan balik, ini peruntukan awak dah belanja minyak RM1,000, ini potongan subsidi, kononnya, contohnya 20%, RM200. Kerana kita dah sudah tahu semua maklumat anda. Silakan. Kalau tak betul, baru datang kepada kita. Ini panggil exception. Exception makna kalau kita ada 10 juta rakyat, dalam kes ini katakan 20 juta keluarga atau 10 juta keluarga, kita tak suruh semua 10 juta pergi daftar. Kita hanya tengok data, kita bagi kat pengguna periksa, ini tak betul ni, aku tambah anak ni. Aku dah jual kenderaan ni, tak pakai. Baru dia masuk, pergi minta, dan lebih baik dia pergi sendiri kerana nak sahkan. Supaya apa-apa persoalan kerana banyak transaksi yang terlibat. Hanya segelintir saja, mungkin 10,000 orang saja. Daripada berjuta, membebankan sistem masa tengah sibuk. Penggodam boleh menyusup. Orang tak faham alam penggodam ini. Saudara boleh tanya soalan, atau masih muskil lagi boleh tanya. Walaupun saya tak cukup pakar, tak boleh jawab, saya ada kawan seperti Aidil Hidayat, pendakwa teknologi. Saya ada programmer lain macam Caspian King, dan juga kita kenal di alam komputer seluruh dunia pelbagai pakar. Cara padu menyusun maklumat ini saya muskil dan tertanya dan keliru. Kerana kita sebagai orang yang biasa dengan pengkalan data, biasa dengan programming, biasa dengan testing, biasa dengan masalah projek IT, memang problem. Ya, menelan kos banyak, boleh dikurangkan. Soalan yang selalu kita tanya, perlukah anda satu lagi sistem? Selalu begitu saya tanya. Dulu saya jual PC, ya. Saya bukan gembira kawan saya nak beli lagi komputer. Saya akan tanya dia, cerita kat saya apa sebenarnya kamu buat. Perlukah kamu perlu lagi satu PC? Kadang dia nak beli 3, saya nasihat dia hanya satu, atau tidak langsung kerana kerja dia sebenarnya dah selesai cara lain. Ini cara saya, macam tolak rezeki, tetapi tidak. Mereka lagi percaya kepada saya, dan Alhamdulillah mereka beritahu orang mulut ke mulut. Saya dapat banyak rezeki zaman 90-an menjual PC. Tapi lepas itu saya kembali tahun 96, alam internet yang baru muncul, jadi programmer di sebuah bank. Jadi tahu tentang projek macam smart card digital di bawah bank negara. Dan seterusnya saya terlibat sumber terbuka. Pergi 41 negara seluruh dunia, baru ni balik dari China dan Hong Kong. Jadi saya tahulah sedikit banyak tentang ini. Bila setiap kali saya dengar orang cerita tentang IT, telinga saya ni perlu komen. Jadi tanya kalau masih tak jelas. Kerana kadang-kadang kita cerita ni tinggi sangat bahasa tinggi ramah kita. Cuba tanya, kita seronok nak menjawab supaya kita jelas dan kita aman, sejahtera. Assalamualaikum.